Baik, selamat sejahtera belajar PPR SMP BMSJKC. Bertemu lagi kita di ruangan kuliah kita secara dalam talian. Baik, tajuk kita yang kita bincangkan pada hari ini ialah satu, menjaga dan mengekalkan kesihatan, dan yang kedua, persediaan diri untuk aktiviti fizikal. Baik, untuk menjaga dan mengekalkan kesihatan, kecergasan, hari ini kita akan tengok subtajuk dia tekanan darah, iaitu pengesanan tekanan sistolik dan distolik. Ada buku dia tulis distolik lah. Baik. Sebelum ini kita tengok dulu jantung. Baik, jantung kedudukan dia di agak sebelah kiri sedikit lah di bahagian tubuh manusia ini, dan dia di bahagian tulang rusuk, di tulang sternum ini agak sedikit sini kedudukan anatomi dia, dan sebesar inilah buku lari kita. Dan dia mempunyai 4 ruang yang di sebelah atas ada 2 dan yang di bawah ada 2 lah. Dan kalau kita tengok di sini septum itu yang membezakan antara ruang itulah. Baik, ruang jantung kita ada 4 seperti mana kita kata. Yang bahagian atas dinamakan atrium, ada 2. Dan di bahagian bawah ada 2 namanya ventricle. Baik, yang di atas ini, atrium ini, sebelah kanan kita namakan atrium kanan. Sebelah kiri, atrium kiri. Di ventricle juga sama. Di bahagian bawah ruang jantung ini, yang sebelah kanan namakan ventricle kanan, yang sebelah kiri ventricle kiri. Dan kedudukan anatomi jantung ini, kalau kita sebut kanan, makna dia kanan tangan kamu. Sebelah kanan lah ini. Bukan ikut gambar raja kamu tengok. Ingat kanan ini kamu pusingkan begitulah. Kanan. Atrium kiri, di kiri lah ini. Di kiri kamu lah ini. Begitu juga dengan ventricle. Baik, kalau kita tengok label-label yang lain, yang bahagian jantung yang lain. Okey, tadi kita kata, kalau kamu tengok balik sini, ruang ni, atrium kanan, okey. Lepas tu bawah dia, ventricle kanan. Okey, itu ruang kedua. Ruang ketiga, bahagian atas, atrium kiri, dan di bawah dia, ventricle kiri. Itu 4 ruang dulu. Baik, sekarang kita tengok saluran. Saluran pertama kita tengok di sini. Saluran dia, kalau kamu tengok, vena cava. Superior vena cava, di bawah dia inferior vena cava. Ini vena cava. Okey, vena cava ialah saluran yang masuk ke jantung bahagian atrium kanan. Okey, saluran ini ia yang membawa darah dari satu badan selepas kita beraktiviti. Darah itu ialah tinggi karbon dioksida. Jadi dia akan masuk. Saluran inilah bahagian atasnya superior, bahagian bawah badan kita inferior. Dia akan masuk darah itu yang tinggi karbon dioksida masuk ke atrium kanan. Selepas itu darah dia akan mengalir masuk ke ventricle kanan. Tapi ingat, pada masa yang sama, darah di atrium kiri itu dia juga hantar keluar. Dia pump atas atrium kanan dengan atrium kiri satu kali. Zup. Mana masa itu ventricle kanan dan ventricle kiri itu dia pun kendur lah. Dia kendur. Dua atrium ini, atrium kanan dan atrium kiri, dia serentak pump. Ventricle kanan, ventricle kiri, dia buka. Jadi darah masuk ke ventricle kanan dan ventricle kiri serentak. Lepas itu ventricle kanan, ventricle kiri, dia akan pump. Darah itu akan keluar. Satu dari ventricle kanan ini, dia akan pergi ke paru-paru. Dari ventricle kiri ini, dia akan pump, dia akan keluar ke satu badan. Serentak. Pada masa ventricle kiri kanan dan ventricle kiri pump, atrium kanan dan atrium kiri pun kendur. Kembanglah supaya darah boleh masuk. Begitu dia jalan dia serentak. Okey.
Jadi darah yang dari ventrikel kiri dia akan keluar. Kalau kamu tengok keluar, dia melalui arteri pulmonary. Tu arteri pulmonary. Ada kanan dan ada kiri. Arteri pulmonary ini ialah darah dari ventrikel kanan masuk ke dari ventrikel kanan. Dia akan keluar. Tadi dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan pump, darah itu akan keluar ke paru-paru melalui saluran pulmonary, arteri pulmonary. Ada kanan arteri pulmonary, ada juga kiri arteri pulmonary. Baik. Kalau kamu nampak perkataan pulmonary, ya berkait dengan paru-paru. Okey, kalau kamu nampak perkataan arteri, nampak sini ya, arteri, dia berkait dengan saluran yang membawa darah yang tinggi oksigen. Kalau kamu nampak perkataan vena, dia membawa saluran darah yang membawa darah yang tinggi karbon dioksida. Kecuali dua ini, arteri pulmonary dan vena pulmonary. Kecuali dua ini saja. Arteri ini semua darah yang tinggi oksigen. Kecuali arteri pulmonary. Arteri pulmonary sahaja yang berbeza dengan arteri lain. Arteri-arteri lain di badan, darah yang tinggi beroksigen. Arteri pulmonary, darah yang tinggi karbon dioksida. Okey. Dia lainnya, ini saja yang lain. Jadi dia akan keluar ke paru-paru. Pertukaran gas berlaku, jadi darah akan masuk balik melalui vena pulmonary. Itu vena pulmonary. Ada kanan dan kiri lah. Sebab paru-paru ada kiri dan kanan lah. Jadi semua vena membawa darah yang tinggi karbon dioksida, kecuali vena pulmonary. Vena pulmonary, vena ini saja yang membawa darah yang tinggi oksigen masuk ke dalam jantung. Sebab itu kamu kena harus ingat, vena ialah semua darah yang masuk ke jantung. Arteri ialah semua darah yang keluar dari jantung. Jadi arteri sepatutnya semua bawa keluar dari jantung darah yang tinggi oksigen, kecuali arteri pulmonary loh. Itu saja arteri yang membawa karbon dioksida. Jadi vena ialah semua darah yang dibawa masuk ke jantung. Semua vena sepatutnya darah tinggi karbon dioksida, kecuali vena pulmonary. Sebab pertukaran gas berlaku, jadi dari paru-paru gas yang darah yang tinggi oksigen, dia akan masuk ke dalam jantung. Masuk ke dalam jantung lah. Ini dia. Masuk ke mana? Masuk ke arterium kiri ruang ini. Barulah dia ke ventrikel kiri. Dan baru dia keluar melalui saluran yang dinamakan sebagai aortik. Inilah yang keluar ke seluruh badan. Saluran aorta ni aorta. Kamu tengok ni, ada di atas, bahagian atas, keluar ke badan bahagian atas lah. Yang di bawah, aorta ini ke bawah, seluruh badan yang di bahagian bawah lah. Darah yang tinggi oksigen. Inilah jantung kita berfungsi. Baik. Selain itu, dalam jantung ada 4 injap. Ada 4 injap. Okey. 2 injap nama dia semilunar sebab dia macam sabit lah, bulan sabit. Semilunar lah. Lunar itu bulan penuh kan, jadi dia semi saja, bulan sabit. Satu nama dia injap pulmonary, satu namanya injap aorta. 2 lagi injap iaitu di antara atrium dan ventricular. Di tengah-tengah itu ada injap nama dia satu tricuspid, satu nama dia bicuspid. Cuspid itu ialah dia macam topi bah.
api. Jadi tri itu ada 3. 1, 2, 3 lah. By itu dia 2. By. Jadi apa guna injap ini? Injap ini ialah dia satu boleh buka dan tutup. Dia bila darah mau masuk dia buka lah, dia tutup bila darah sudah masuk. Supaya darah ini tidak balik. Darah ini patutnya one way mah. Jadi tekanan kan, tekanan di dalam ruang ini ya, dia tekan jadi dibuka pintu itulah. Jadi dia masuk. Injap itu macam pintu lah, cepat-cepat dia tutup. Supaya darah itu tidak mengalir kemari. Jadi dia ada tekanan, membagi tekanan. Jadi kita tengok secara keseluruhan. Okey. Kalau kamu tengok arrow ini, darah masuk. Pada masa yang sama, kalau kamu tengok di sini, darah juga masuk satu dari seluruh badan melalui vena cava. Darah yang tinggi karbon dioksida masuk ke atrium kanan. Pada masa yang sama, darah yang tinggi oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri. Dua ini serentak masuk begini. Okey. Jadi dia ada pump. Bukalah ini pintu tadi itu injap triskopik. Ada 3 pintu sini buka. Dan di sebelah sini injap biskopik. Itu di antara atrium kanan dan ventricle kanan ada injap triskopik. Antara atrium kiri dan ventricle kiri ada injap biskopik. Jadi ini injap buka lah, masuk darah. Sekarang darah masuk ke ventricle kanan. Pada masa sama masuk ke ventricle kiri. Ini injap pun tutup lah. Okey, lepas tu ada lagi 2 injap tadi kita bincang tadi. Satu injap pulmonary. Dia akan buka. Pada masa yang sama injap aorta pun buka lah. Jadi darah dari ventricle kanan dia akan keluar melalui arteri pulmonary ya, darah yang tinggi karbon dioksida pergi ke paru-paru. Dan yang sama darah dari ventricle kiri keluar melalui aorta pergilah ke seluruh badan, membekalkan darah kepada kita yang beroksigen tinggi supaya kita boleh lakukan aktiviti. Jadi darah itu guna dia kita balik lagi ke vena cava. Begitulah kita run dia. Okey, kalau harus ingat atrium kanan, atrium kiri. Serentak. Ventricle kanan, ventricle kiri. Pup, serentak. Okey, jadi apa kaitan dengan tekanan darah? Kalau kamu tengok di sini dari badan, pada masa sama dari paru-paru masuk. Okey, right, masuk darah, bukalah injap itu yang masa itu masih lagi tutup, ada darah masuk masuk sudah penuh, barulah buka. Jadi darah masuk, buka itu injap, masuklah ke ventricle kanan, ventricle kiri. Nampak? Okey, pada masa yang sama bukalah itu injap aorta dan injap pulmonary, satu darah ke paru-paru, satu lagi darah ke seluruh badan. Begitulah peredaran darah kita itu. Darah yang teroksigen, iaitu darah yang sudah digunakan lah, darah yang sudah ada tinggi karbon dioksida, masuk serentak dengan darah yang terdioksigen. Darah yang beroksigen dengan darah yang tinggi karbon dioksida, terdioksigen, masuk ke serentak. Satu ke atrium kanan, satu ke atrium kiri. Okey, kedua, kalau tengok sini, atrium kanan dan atrium kiri dia sudah penuh, bukalah itu injap triskopik dan injap biskopik. Jadi darah akan masuk serentak ke ventricle kanan dan ventricle kiri. Okey. Jadi bahagi seterusnya, darah sudah penuh di ventricle kanan dan ventricle kiri, maka injap apa? Injap aorta dan injap pulmonary pun buka lah. Jadi ventricle dia akan mengecut. Dia pump lah. Jadi darah yang terdioksigen itu, dia akan keluar, pergi ke paru-paru. Pada masa yang sama, darah yang tinggi oksigen itu pun akan mengalir ke seluruh badan. Begitulah fungsinya darah. Jadi barulah kita boleh terang tentang tekanan ini.
Baik, tekanan darah ialah sejauh mana kekuatan diperlukan tekanan itu supaya saluran darah itu dia boleh mengedah ke satu badan, dan masa yang sama tekanan itu menyebabkan darah itu ke paru-paru. Pada masa yang sama lah, satu ke paru-paru, satu ke tubuh manusia. Tekanan ini kita namakan tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Apa itu sistolik? Sistolik ialah tekanan darah pada waktu jantung mengucup. Makna dia pam. Tekanan diastolik pula tekanan darah pada saat jantung kembali. Kalau kamu tadi ingat balik, satu mengucup, satu dia kendur balik. Right? Jadi inilah kamu tengok sistolik ini. Okay, sistolik ini dia pam. Kita cerita pam ini ialah ventricle kanan, ventricle kiri ya. Kamu tengok di sini ya. Dia pam. Sistolik. Dia tekan, ada tekanan. Pressure dia. Sebab itu nama dia blood pressure. Blood pressure, BP lah. Tekan. Jadi, kalau kamu tengok di sini darjah ini kan. Ventricle kanan, ventricle kiri mengucup. Mengucup itu kecut dia. Jadi darah ini dari ventricle kanan dia akan ke paru-paru. Darah dari ventricle kiri pada masa sama ke seluruh badan. Jadi ini sangat penting. Kalau dia tak cukup tekankan, darah itu tak sampai satu badan bah. Ya tak cukup tekanan kan, darah itu tak sampai paru-paru dengan baik. Walaupun paru-paru dekat loh, apalagi satu badan. Begitu pentingnya. Sebab itu kan ventricle kiri ini kalau dari segi anatomi kalau manusia ini dia lebih tebal. Sebab dia mau pam tekanan dia kan ke satu badan. Inilah sistolik lah. Diastolik pula apabila dia kendur. Dia kendur lah. Dia tadi ini pam kecut jadi dia kendur balik. Mengapa? Supaya darah dari atrium kanan dan dari atrium kiri boleh masuk dan dia terus dia ke sistolik balik loh. Diastolik ialah dia kendur. Jadi kita mau ukur ini supaya kita tahu sejauh mana tekanan darah pada jantung. Barulah kita boleh tahu tahap kecergasan dari segi tekanan darah di jantung. Ini tujuan dia kita ambil BP ataupun blood pressure inilah. Okey, baik. Contohnya kalau kita ambil ukuran bacaan kan, ada selalu doktor ke kamu ambil di nurse ke dia tulislah 120 stress 80/80 mmHg ini. 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri dan denyutan jantung lah. Tadi itulah dia pam. Itu nama dia tekanan pressure itu sistolik. Iaitu ventricle kanan dan ventricle kiri dia pam. Tekan pada itu arteri supaya darah itu boleh keluar dari jantung. Di bawah 80 itu menunjukkan tekanan semasa jantung rehatlah, mengendur kembali. Jadi menunjukkan darah itu masuk. Selalu dia ada bunyinya dup, dop, dup, dup. Itulah dia punya tekan, dop, kendur. Okey. Jadi bacaan BP ini contoh yang lain dia 114/78 ini contohnya lah kan. mmHg ni baca sebagai milimeter mercury sebab kita guna itu mercury manometer. Sebab itu dia milimeter Hg. Nombor pertama tadi kita sudah ulang balik kita ini nombor tekanan darah sistolik menunjuk tekanan berlaku jantung mengecut. Nombor yang kedua di bawah itu darah diastolik itu menunjuk kepada tekanan apabila jantung kendur. Dup, kecut, pam, kendur. Jadi darah baru boleh masuk ke ventricle. Okey, baik. Apa kita guna? Ada beberapa jenis mesin. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Okey, sebut pun susah. Baik, itu ialah doktor guna selalu. Dia ada manual, dia ada digital. Hari ini ada lagi pakai di jam. Di tangan.
Itu yang mengambil bacaan BP lah, tekanan darah. Alat ini Okey, dia mengandungi beberapa alat di sini, set lenggang, berbuli yang dia picit kan, dan dia ada stetoskop, itu yang dengar letak di telinga kan. Lepas tu dia ada satu alat mercury manometer itu untuk bacaan tekanan. Itu yang manual itu sangat baik, dia lebih tepat lah, lebih tepat. Jadi kalau cuma kita selalu tidak berapa biasa kita mendengar, apabila kita mendengar, stetoskop itu diletak di atas dia sebelah yang telinga tu untuk letak. Lepas itu yang bahagian lenggang dia itu dia ikat, dia itu panggil cuff lah, dekat di sebelah tangan lah. Ada kata keadaan kanan, ada kata kiri kan, tapi dia kata kedudukan dia jantung di kiri, sebab itu dia letak kiri, tapi kanan pun tidak salah. Jadi dia ada ruang, boleh letak 2 jari, masukkan stetoskop itu, dan dia akan pump berbuli itulah, pump sehingga ke atas bahagian yang paling tinggi, dan dia akan lepas. Apabila lepas kan dia dengar bunyi pertama, dup, itu ialah yang bahagian atas, sistolik. Lepas tu dia lepas lagi, dia dengar lagi tekanan, dup, itu bahagian diastolik. Itu makna dia bila bacaan itu didengar sebagai sistolik, manakala bacaan darah tidak dapat didengar itu dipanggil sebagai diastolik lah. Okey, itu yang bacaan pertama. Dan bacaan pertama dikenali sebagai dengar bacaan apabila darah tidak dapat didengar ialah bacaan diastolik. Pertama itu distolik dah sedikit. Okey, terusnya ini sphygmomanometer. Ini ejaan dalam bahasa Melayu, dia SFIG lah. Tadi yang bahasa English saya tulis juga SPHY. Sphygmomanometer. Dia ada cuff untuk di tangan, dia ada mindset, ada berbuli ini boleh tekan ini, dia ada stetoskop, dan dia ada mercury manometer. Itu bacaan lah. Okey, jadi boleh dapat lagi kamu maklumat-maklumat cara menggunakan digital secara manual dan digital secara website ini sangat bagus. Satu, bersedia bawa ukuran mindset yang tepat. Ada saiz ini mindset ini, tangan kamu ini. Ada yang small, medium dengan large. Okey, elakkan faktor-faktor macam inilah. Janganlah merokok, janganlah ada pressure, ada stres, bersenam naga, janganlah. Elakkan dulu. Elakkan suhu sejuk ke. Okey. Jadi cari tempat yang tenang, duduk selesa. Tanggalkan lengan baju yang ketat dulu. Rehat 5 hingga 10 minit. Cari lokasi yang selesa. Kalau kamu tengok duduk tegak, punggung harus dilaburkan di bahagian belakang kerusi. Tetapkan cuff tekanan darah, iaitu letakkan jari telunjuk dan jari tengah, 2 jari sini, di bahagian tengah siku. Macam siku. Apabila anda menekan dengan ringan, anda seharusnya dapat merasakan denyutan arteri brachial lah di situ. Okey, jadi sekiranya anda susah, gunakan stetoskop lah untuk dengar. Bahagian bulat yang ditiup tu kan, okey, untuk dengar. Kalau sudah, balutkan cuff di lenggang tangan. Lekatkan hujung set itu dengan logam dan luncurkan lenggang ke atas. Okey, 2 lebih kurang 2.5 cm. Di main cuff itu dia ada tulis itu, yang cuff itu kan, main set itu di cuff itu dia ada tulis arrow itu, yang mana untuk arteri brachial itu. Okey, pastikan anda tidak tercubitlah kulit itu kan, sakit tu nanti kan. Ada ruang untuk masuk. Macam mana guna periksa selesa atau tidak, dia tu 2 jari hujung dari bawah itu. Supaya apa? Supaya tidak apa, nanti kamu tekankan itu berbuli itu tidak terlampau ketat, dan supaya ada ruang untuk masukkan kepala ataupun yang dari stetoskop itulah. Okey, lekatkan bahagian dada yang lebar bersentuhan dengan kulit. Lepas itu letak secara langsung, iaitu kepala stetoskop itu. Baik, letak juga alat stetoskop di telinga anda, iaitu alat untuk gengendang telinga itu. Baik. Selepas itu, letakkan
pump. Betul? Kalau kamu tengok gambar itu, letakkan pump. Jadi startlah kamu pump tangan itu, putarkan skru dan kamu skru untuk tutup. Jadi sekarang kita pump. Pump. Picit pump itu dengan cepat sehingga Anda tidak lagi dengar suara nadi melalui stetoskop. Berhenti saja apabila dia pukul membaca 30 hingga 40 mm. Tadi kita katakan mmHg. Apa itu mmHg? Siapa ingat lagi tadi itu? Saya harap kamu boleh ingat. Apa itu? Mercury, milimeter mercury. Alright. Jadi sekiranya tekanan ke atas kan, sekiranya Anda mengetahui tekanan Anda, kembungkan mindset itu dalam ukuran 160 dan 180. Lepas tu kempiskan cuff. Sekarang buka itu. Okey, cuff itu buka itu skru dia lah. Okey, jadi tolak apabila dia jatuh. Kamu dengar. Okey, dengarkan bacaan sistolik. Perhatikan tolak pada saat tepat Anda mendengar denyutan itu. Pengukuran itu ialah bacaan sistolik. Tekanan sistolik menunjukkan kekuatan darah terhadap dinding arteri semasa jantung Anda mengepam lah. Ini dia. Alright. Lepas itu kamu dengar lagi sistolik. Perhatikan pengukuran darah pada saat tepat denyutan jantung Anda hilang. Sampai dia hilang, itulah dipanggil bacaan diastolik. Tiada sudah denyutan jantung itu kan. Okey. Rehat dan ulang ujian itulah kalau kamu mau. Jadi barulah kita boleh baca tafsiran itu. Ini antara yang boleh saya kongsi dalam website lah. Okey. Seterusnya kita akan lakukan bila kita berjumpa lah. Tapi kita guna yang manual. Yang sebelah inilah yang manual. Kita ada mesin digital ini. Dan juga hari ini ada yang di macam jam. Di lenggang pun ada. Ada lagi yang dipanggil sebagai pemantauan tekanan darah ambulatory. Ambulatory ini ialah ataupun di ABPM lah. Ambulatory blood pressure monitoring ini. Apabila doktor itu dia perhatikan pesakit itu kan. Dia suruh pasang sana 24 hingga kadang-kadang sampai 48 jam. Dia pasang, dia kecil saja ni alat ni. Dia pasang kan. Jadi dia boleh ukur. Dia boleh ukur tekanan itu. Apabila khususnya dia ada, dia panggil white coat hypertension lah. Tekanan darah tinggi rendah yang tidak konsisten. Jadi dia boleh monitor dengan alat ini. Okey, apa bacaan ini tunjukkan? Bacaan ini tunjukkan kalau 120/80. Okey, ataupun 130/85 itu biasalah. Kalau sudah 100 bacaan di atas sistolik itu kan, milimeter mercury itu sudah 130 dan ke atas sehingga 139. Di bawah itu 85 hingga 89 kan, lebih tinggi dari normal. Kalau 140 hingga 159 sistolik, diastolik dia 90-99. Kalau tengok raja itu ada hipertensi taraf 1, iaitu tekanan darah. 血压高 1. Kalau lagi tinggi, kalau kamu tengok 2 dan 3. Raja ini pun samalah. Tapi kadang-kadang ada rendah. Normal kan 120/80 lah. Ataupun kurang. Tapi jangan terlampau kurang. Kalau kurang sehingga sistolik ini kan 85 atau lebih rendah. Dan diastolik ini 55 dan sehingga bawah. Dia adalah hipotensi. Iaitu tekanan darah rendah. Itu pun bahaya. Cepat pening-pening lagi itu. Jaga. Sebab itu kita jaga normal lah. Jangan sampai 120 ke atas sistolik. Begitu juga diastolik itu jangan 80 ke atas. Kalau bawah 110, 70 lebih okey. Jangan terlampau bawah sampai 55. 60 lebih pun okey juga. Itu kadang-kadang lah. Jaga. Jangan terlampau rendah. Tengok 120. Darjah yang tunjuk dia ada pre lah. Ada pre-hipotensi. Ini hipertensi. Ada pre apa? 血压高. Jaga. Okey. Jadi raja. Jadi kita ambil supaya kita tahu
tekanan jantung kita itu, darah jantung itu, tekanan darah di jantung tinggi ataupun terlampau rendah atau normal. Jadi ini indikator supaya kita boleh kawal kecekasan kita. Jadi lain-lain info kamu boleh dapat, iaitu kita boleh dapat apa itu tekanan darah tinggi, apa itu bagaimana sistolik, bagaimana memastikan kestabilan darah. Boleh baca dengan lanjut ni lah, saya harap. Baik. Hari ini tekanan darah tinggi ini sudah meningkat di dunia. Mengapa? Salah satu sebab, ada beberapa sebab lah. Salah satunya perkembangan populasi penduduk. Makin ramai penduduk ni, ya, stres kalau ramai orang kabupaten ini. Banyaklah masalah penuaan penduduk makin tua, diet tidak sihat, tabiat minum arak yang berlebihan, gaya hidup yang tidak aktif, obesity, tekanan iaitu stres di sini. Ini antara beberapa punca mengapa tekanan darah itu tinggi. Jaga, jadi sebab itu dia boleh menyebabkan penyakit jantung yang kronik. Sebab silent killer ni kadang-kadang dia tengah malam dia tekanan terus jalan. Jadi jaga. Baik. Jadi begitulah yang kita cerita ini, tajuk supaya kita dapat mengawal tekanan darah, blood pressure kita. Baik, tajuk seterusnya adalah gaya hidup dan amalan bersenam. Gaya hidup sihat merupakan aspek yang perlu diberi perhatian supaya masyarakat hidup sejahtera. Tapi hari ini dia ada gaya hidup sedentary, iaitu gaya hidup yang kurang bergerak, malas lakukan senaman dan aktiviti fizikal. Jadi saya mahu kamu cari maklumat 3 saja ini dalam satu muka surat, point form saja. Maksimum satu muka surat, jangan lebih-lebih. Point form saja, simple-simple saja. Apa itu gaya hidup sedentary? Carilah maklumat, definisi mungkin boleh dapat dari WHO dan sebagainya. 2, risiko sekiranya gaya hidup sedentary. Apa risiko dia? Cari 2, point form saja. 3, cadanganlah bagaimana mengatasi gaya hidup sedentary ini. Mungkin 2 juga lah, 2 cadangan juga. Okey, dan lepas itu buat dan kita upload di Google Classroom. Itu untuk tugasan hari ini sahaja. Jadi baca juga untuk nota-nota untuk minggu yang ke-10 kita sudah bagi tentang perubahan sistem tubuh manusia selepas senaman, khususnya fisiologi dari segi sistem respiratory dan sistem-sistem perubahan tahap kecergasan dan juga yang lain lah. Kita di topik minggu 10 sudah ada. Jadi baca balik ulang kaji. Jadi kita akan jumpa balik pada kuliah yang seterusnya, iaitu maklumat tentang apa. 1, kamu cari dululah supaya kamu bersedia untuk tajuk yang seterusnya, iaitu aktiviti memanaskan badan. Apa aktiviti dia? Contoh aktiviti sajalah. Stretching kah, begitu move ke macam mana kah, senang aerobik kah, apa aktiviti yang kamu boleh capailah. Kalau boleh cari dan buat teruslah aktiviti itu. 2 kan, keselamatan semasa senaman, khususnya aktiviti yang berisiko membawa kecederaan untuk semasa memanaskan badan. Hari itu saya dah tunjuk satu lah, itu lutut suka dia pusing. Apa lagi dagangan yang lain yang boleh membawa kecederaan ataupun membawa risiko untuk cedera. Cuba cari. Itu 2 yang kita bersedialah untuk kuliah yang seterusnya. Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Stay safe.